Walam yatufu baina Safa wal Marwah. Kali ini mereka tidak lagi bersa'i di antara Safa dan Marwah. Ini orang yang melakukan haji tamattu', bila dia selesai buat umrah, tawaf dah. Dan sa'i dah. Lepas tu hari tarwiyah pakai ihram semula, niat haji. Niat haji bila sudah semua tu, mari tawaf tapi tidak sa'i dah. Itu maksud dia saja. Tidak sa'i dah. Tak ada dah sa'i tu. Kepada orang yang melakukan haji ifrad dan haji qiran mengikut mazhab Malik dan Syafi'i, memang tak perlu dah tawaf, hanya sekali saja. Tawaf hanya sekali saja. Begitu sa'i ni. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia kata tidak, kena tawaf 2 kali mestilah, dan sa'i 2 kali. Kepada mereka, hak ni jadi masalah lah hadis ni. Hak kata tawaf dan sa'i 2 kali. Sebab di sini dia sebut memang tawaf tu ada, tawaf di Baitullah tu ada, tapi sa'i tu tidak ada. Artinya sa'i hanya sekali sajalah mereka buat. Mereka ni siapa? Mereka ni siapa? Tentulah orang yang melakukan haji tamattu'. Haji tamattu'. Dan orang yang melakukan haji qiran pun begitu juga. Bagi mazhab Hanafi, dia kena 2 kali. Di sini muskil, sebab nampak ada percanggahan dengan setengah-setengah hadis yang lain. Misalnya di sini kalau kita nak tengok dalam kitab Badrul Majhud ni, boleh tengok pada muka surat 398, syarah bawah, walam yatufu baina Safa wal Marwah. Mereka tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah, yang ini tidak bersa'i. Qauluhu, kata dia, lam yatufu baina Safa wal Marwah muskil. Ini muskil. Wa mukhalif, dan bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab firman Allah, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bukan untuk orang yang duduk di Masjidil Haram, yang di kawasan itulah. Hadis Ibnu Abbas apabila ditanya tentang mut'ah haji, dia kata Muhajirin dan Ansar, begitu juga isteri-isteri Nabi SAW dalam haji wada' telah berihlal. Kami juga berihlal, kata dia, kata Ibnu Abbas. Bila kami sampai di Mekah, Rasulullah SAW kata, kami sampai di Mekah ni kita kena takwil juga, hampir sampai di Mekah. Bukan sampai di Mekah dah, sebab ada banyak riwayat yang menyebutkan tak sampai Mekah lagi, Nabi suruh tukar dah. Bila kami sampai di Mekah, hampir sampai di Mekah, Nabi Rasulullah SAW kata, tukarlah ihlal kamu untuk mengerjakan haji itu dengan umrah, kecuali orang yang bawa binatang kurban. Kami pun bertawaf, ini kata Ibn Abbas, kami pun bertawaf di Baitillah dan di Safa dan Marwah, yang ini sa'i lah. Kami mendatangi isteri-isteri dan memakai pakaian yang tidak boleh orang ihram pakailah, boleh pakailah lepas pada tu. Waqala, dan dia kata orang yang bawa binatang kurban, fa innahu la yahillu lahu, dia tidak boleh buka ihram dia, tidak halal sehinggalah binatang kurban dia sampai ke tempatnya. Yang ni sehingga selesai buat kerja haji lah, sehingga selesai buat kerja haji. Sebelum pada tu tak boleh. Lepas tu dia menyuruh kami pada petang hari tarwiyah, yang ni hari yang ke-8 tu, supaya kami berihlal haji. Bila kami selesai mengerjakan manasik itu, jikna, manasik haji itulah, kami pun datang, kami bertawaf di Baitillah dan ni benar, di Safa dan Marwah, tawaf pula. Ni. Jadi riwayat dalam Abu Dawud ini nampaknya bercanggah dengan riwayat Bukhari. Sebab dalam riwayat Bukhari ni, bila kami
kami selesai mengerjakan ibadat haji itu, kami datang lalu bertawaf di Baitullah dan bersa'i di Safa dan Marwah. Telah sempurnalah haji kami, dan kami kena mengorbankan binatang mengikut firman Allah SWT, famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi, dia kena mengorbankan binatang korban yang termudah untuknya. Al-hadis dan seterusnya hadis. Jelas dalam hadis ini menunjukkan selepas pada buat kerja haji itu, mari tawaf dan bersa'i pula. Sedangkan hadis ni kata mereka tidak bertawaf, tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah. Tidak. Ini bercanggah. Baiklah, kita pergi lagi tengok. Dan ini juga bercanggah dengan pendapat sekalian a'immah ummah, imam-imam besar. Kerana mutamatti', orang yang melakukan haji tamattu', bila dia tawaf selesai, tawaf ifadah yang merupakan rukun haji itu, dia wajib bersa'i pula. Sekali lagi wajib. Waqad sa'a fi umratihi ba'da tawafiha sa'yan awalan. Dia sudah tawaf dah, sa'i dah sebelum pada tu untuk umrah dia tu. Wa hadha, kata dia, amrun muttafaqun alaih, kecuali orang yang ganjil lah, yang tidak diambil kira khilafnya itu. Fala mahisa minhum, tak boleh gilah, kata dia, kecuali kalau kita kata ini termasuk dalam waham ba'dhi ruwah, setengah-setengah perawi telah waham di sini, dia keliru, dia tidak sebut sa'i, sepatutnya ada. Apabila bercanggah dari riwayat Bukhari dengan ni, kita kena utamakan riwayat Bukhari itu mengikut kaedahnya. Hak ni mana ni kita kata waham, itu satu. Ataupun yu'awwalu bita'wilin fihi ta'assuf, ataupun kena takwil, kata dia. Takwil, takwilan yang pertama, dia marilah. Lepas tu takwilan yang kedua, takwilan yang ketiga, takwilan yang keempat, mari takwilan. Kena takwil. Kalau kita tidak nak kata ini termasuk dalam waham perawi, kita kena takwil. Walaupun dalam takwilan tu nampak agak jauh, tak munasabah, tapi kena takwil, tak dapat tidak. Dan akhir sekali, Syekh Khalil Ahmad ini kata, semua takwilan-takwilan ini adalah muta'assifah, agak jauh, agak mengada-ngada, tidak segera masuk dalam fikiran, tidak terlintah, cepatlah mari terlintah, mari dalam fikiran, tidak ni takwilan ini. Kepada orang yang mengatakan kena dua tu, kepada orang yang mengatakan tak perlu dah, tak ada gapo. Antaranya dia takwil ni apa dia? Dia kata takwilan yang pertama, hak ni kata-kata ini tidak ada kena mengena dengan orang yang melakukan tamattu, yang telah halal selepas daripada mengerjakan amalan-amalan umrahnya. Bahkan ini ada kaitan dengan qarin di antara mereka, iaitu qarin tu hak mana? Yang ada binatang kurban bersamanya. Mereka akan melakukan qarin tu, orang yang melakukan haji qirah lah, yang ada binatang kurban serupa dengan Nabi SAW, serupa dengan Talhah. Mereka setelah mengerjakan umrah terlebih dahulu, lepas pada tu tawaf qudum dan bersa'i kerananya. Kemudian selepas daripada haji, mereka bertawaf di Baitullah, tawaf ziarah. Mereka ni tak perlu dah tawaf di antara, yang ni bersa'i lah, tawaf dia panggil, bersa'i di antara Safa dan Marwah, kerana
sa'i di antara Safa dan Marwah telah mereka tunaikan pada ketika tawaf qudum terlebih dahulu. Tawaf qudum, bila selesai buat umrah tu, ujung tu tawaf, lepas tu sa'i tu sudah buat dah situ, itu tak perlu dah kepada mereka. Itu satu takwilan. Takwilan yang kedua, apa dia? Iaitu dikatakan makna qaulihi, kata ni lam yatufu baina Safa wal Marwah ni, wa lam yatufu ay lam yadhkur ar-rawi tawafahum baina Safa wal Marwah. Maksudnya perawi tidak menyebutkan tawaf di antara Safa dan Marwah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis al-muttafaq alaih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata kepada dia, fatafa alladhina kanu ahallu bil umrah wa baina as-Safa wal Marwah thumma hallu thumma tafu tawafan akhar ba'da an raja'u min minan li hajjihim. Ini Aisyah sebut, orang-orang yang berihlal umrah bertawaf, bertawaf dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka buka ihram tu lah. Kemudian mereka bertawaf pula selepas pulang daripada Mina untuk haji mereka. Sebagaimana dalam hadis ini tidak ada sebut tawaf bainas Safa wal Marwah, begitu juga dikatakan pada hadis ni, iaitu perawi tidak sebut tawaf bainas Safa wal Marwah. Dalam hadis Aisyah pun tak ada sebut juga, sini pun lagu tu juga. Bahkan dia ikhtisar, hanya menyebutkan tawaf bil bait sahaja. Ini termasuk dalam takwilan, berlakon. Dan seterusnya lah. Ataupun kalau tak saya takwil, ikut orang-orang yang mengatakan qarin dia perlu tawaf sekali sahaja. Tawaf sekali sahaja. Kalau tawaf sekali itu sudah cukup dah, sudah memadai dah. Begitu juga mufrid, jadi orang yang melakukan haji ifrad. Kecuali lah kalau mereka belum lagi bersa'i. Qarin dan mufrid itu belum lagi bersa'i, maka pada ketika itu dia kena sa'i lah. Apabila selesai buat kerja haji tu, tawaf tu, dia kena sa'i lah. Itu mestilah. Kalau dia sudah sa'i dah, tak perlu dah. Itu maksud di sini. Tak perlu takwil-takwil lah kalau kita terima hak tu. Hak kita kata saat ni jadi masalah tu kepada orang yang kata mesti kena tawaf dan sa'i 2 kali. Itu kepada mereka yang jadi masalahnya. Dan siapa mereka itu? Orang-orang mazhab Hanafi. Syarih ni dia mazhab Hanafi, jadi dia kena itulah, kalau tidak lagu mana. Itulah benarnya. Tak apalah, kita pergi lagi. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan sahabat-sahabatnya ihlal haji. Seperti kita sudah bincang sebelum pada ni, bahawa kebanyakan ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qarin, melakukan haji qiran. Termasuk Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad, lepas tu dia kata qiran. Tak apa, qiran. Ataupun dalam mazhab Hanafi memang daripada awal lagi dia kata qiran. Ada juga yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad. Dia faham mana? Dia faham daripada hadis-hadis ni. Ihlal dia sendiri dengan sahabat-sahabat ihlal haji. Bila ihlal haji saja menunjukkan haji ifrad. Sebab ini bab ifrad, haji ifrad. Dalil-dalil tentang haji ifrad sebanyak mana ada, dia akan marilah. Hak dia nak mari tu. Lepas pada ni dia nak mari pula hak qiran. Ni hak ifrad dulu. Kalau kita nak kata ini menunjukkan Imam Abu Daud dia setuju ifrad itu hak lebih utama, ataupun dia berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu melakukan haji ifrad,
Sebab tu dia mulakan bab ni dengan bab ifrad.